Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tarsyid Islami, yang mana kita kali terakhir kita jumpa itu kita sedang bincangkan berkenaan dengan fuqaha para sahabat. Fuqaha para sahabat, sebab mereka inilah yang yang kita kata menjadi rujukan ketika mana selepas daripada Rasulullah SAW tak ada, mereka lah yang menjadi rujukan untuk pemahaman ataupun pengetahuan tentang fiqh pada zaman berkenaan. Bahkan kita kata dia termasuk di antara perkara yang menjadi perkembangan fiqh kat situ, bahkan terbentuknya mazhab sebenarnya berdasar kepada tajuk inilah. Okey. So kita ambil itu, kita bincangkan dah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tiga orang kita dah ambil. So baki pada kita ada empat orang lagi yang kita nak baca, bincangkan tentang keadaan mereka ataupun siapa mereka. Kita ada tujuh para sahabat yang menjadi rujukan ketika zaman selepas daripada ketiadaan Nabi SAW. Dan Nabi SAW antara fuqaha para sahabat ni kita bincangkan. Okey, baik. Lepas Ali bin Abi Talib, Allah Mas'ud kita ambil. So bawah ni kita ambil lagi sekejap. Saya baca tadi saya rasa macam tertinggal seorang, Ibnu Abbas. saya rasa ada tinggal satu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya rasa agak ni sikit. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu betul dia kecil daripada segi umur, namun begitu sebenarnya kedudukan dia sebagai fuqaha para sahabat tu tak boleh kita kata tidak lah. Sebab memang kadang dia kata ikut kepada fatwa, dia antara rujukan yang dirujuk dalam masalah pengetahuan tentang hukum hakam pada zaman lepas zaman para sahabat Nabi, lepas zaman Nabi SAW. Jadi cuma kita baca itulah, kita dah baca tentang Umar, kemudian Ali bin Mas'ud. So ini kita baca Zaid bin Sabit. Saya tengok tadi Ibn Abbas tak ada. Ala kuliah kita nanti kita sebut nama je lah. Cuma yang fahamkan sekarang ni, kita baca ni insya-Allah tentang Zaid bin Sabit. Itulah sekali kita ambil berkenaan dengan kita ambil berkenaan dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Pada hari ini kita akan bincangkan Zaid bin Sabit. Okey, baik. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia adalah Abu Sa'id Zaid bin Sabit bin Dhahak An-Najjari Al-Ansari daripada Bani Najjar. Bani Najjar ni adalah orang-orang kabilah yang tanah mereka tu diambil sebahagian besar untuk jadi Masjid Nabawi. Bani Najjar, tempat di mana Nabi SAW mula singgah dan bertapak di situ. Bani Najjar inilah yang sediakan tanah untuk masjid. Okey, yang dipilih oleh Allah Taala dengan Nabi SAW punya unta jalan sampai ke tempat berkenaan. So jadi Najjar tu maksud dia inilah Bani Najjar. Dia kata dia ni dipandang kecil oleh Rasulullah SAW pada ketika perang Badar. Maksud dia ketika perang Badar dia ada, tapi umur dia muda, Nabi tak benarkan masuk dalam perang. Dan dia kata di antara yang pertama kehadiran dia pertama peperangan adalah Khandaq. Khandaq itu perang Ahzab. Perang Ahzab tahun keempat. Ada kata perang Uhud sebelum tu yang ketiga. Alkulihal kita kata dia ni kira muda, dan memang kita panggil Nabi SAW tak benarkan dia ikut serta dalam peperangan ketika mana perang Badar, dan ada kata perang Uhud pun tak boleh juga. Perang Ahzab atau perang Khandaq baru dia masuk. Dia macam Ibnu Umar jugalah. Ibnu Umar pun hanya dapat masuk ketika perang Ahzab. Sebelum tu tak dibenarkan. Tak dibenarkan ikut serta. Ini antara dalil bahawa dalam peperangan bukan orang tu berperang dengan tanpa peraturan. Erti kata lain, pemerintah berhak ataupun berkuasa menentukan siapa yang patut hadir, siapa yang tak patut hadir dalam peperangan.
Ini benda yang kena faham. Sebab tu kita kata tak boleh ada peperangan kecuali dengan pemerintah. Tak ada siapa boleh kata saya tak kisah, tak nak, tak pemerintah ada ke tak ada, saya nak perang juga. Tak wujud. Tidak ada sedemikian dalam Islam. Okey, baik. Okey, dia dahulu bersama-sama dia adalah Panji Bani Najjar pada perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, dia Bani Najjar punya Panji bersama dia. Dan dia dahulu Panji tersebut pada awalnya bersama dengan Ammarah bin Hazm. Lalu diambil ia oleh Rasulullah SAW daripada Ammarah bin Hazm dan diserah kepada Zaid bin Thabit. Dan lalu dia berkata, ya Rasulullah, adakah sampai kepada engkau daripada aku suatu benda? Okey. Adakah yang kau bagi ni ada sampai wahyu ke kepada engkau yang menyebabkan kau bagi aku Panji ni kat sekarang? Qal bagi Rasulullah kata tidaklah. Walakin al-Quran muqaddamun. Akan tetapi Quran tu didahulukan sebab dia antara penghafal Quran yang paling banyak. Pasal dia guru Quran ketika zaman Nabi hidup lagi telah dilantik sebagai guru Al-Quran. Zaid bin Thabit dia actually kedudukan dia sangat diutamakan sebab dia menghafal Quran antara yang paling hafal Quran. So jadi diberikan panji peperangan diambil daripada Ammarah bin Hazm diberi kepada dia. Okey. So Nabi kata Quran didahulukan. Dan dia inilah orang yang mengurus akan pembahagian harta rampasan perang ketika Yarmouk. Dalam perang Yarmouk, bila mana harta rampasan perang diperolehi, maka dialah yang menguruskan untuk pengagihan. Okay. Dan Zaid bin Thabit ni dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Memang kita bincangkan dahulu bila kita tentang kitab tentang ulum Quran, nama dia antara yang paling popular lah. Sebab dia di antara orang yang terlibat utama dalam penulisan wahyu. Kan umur dia muda dan dia memang seorang yang ulang-alik kepada Nabi SAW. Rumah dia dekat rumah Nabi untuk menulis wahyu. Okey. Dan dia menulis untuk baginda surat-surat dia tuliskan juga. Diriwayatkan bahawa dia berkata dibawakan kepadaku Nabi SAW ketika datang baginda ke Madinah. Lalu dikatakan dibawakan aku kepada Nabi SAW ketika kedatangan baginda ke Madinah. Lalu dikata kepada Nabi SAW, ini daripada Bani Najjar, ni budak ni daripada Bani Najjar. Dan dia telah membaca, itu menghafal 17 surah. Mana ketika tu, dia budak lagi, dia dah hafal 17 surah. Maka Zaid bin Thabit kata, aku pun baca kepada baginda SAW Quran. Lalu baginda rasa takjub akan perkara itu. Rasa seronok lah dengan apa yang aku buat. Lalu baginda SAW pun kata kepada Zaid bin Thabit, ta'allam kitab Yahudin. Yahuda, pelajarilah akan tulisan Yahudi. Itu bahasa Yahudi. Lalu dia kata, kerana sungguhnya Nabi kata fa inni amanuhum ala kitabi. Aku tak rasa aman mereka ni ke atas surat-surat aku. Manakala dia kata aku baca surat ke mereka ke atau mereka baca surat aku ke, aku tak rasa diorang akan amanah lah. Maka Zaid bin Thabit pun dia kata aku pun buat. Maka tak berlalu separuh bulan pun. Actually macam disebutkan 10 hari je. Sehingga dia pun tahu akan menulis bahasa Yahudi. Dia cakap dan juga membaca lah semua sekali. Membaca, menulis, dia tahu. Cakap pun dia tahu. Okay. Sampai dia tahulah dan dia kata aku dahulu menulis untuk baginda kepada mereka. Bila Nabi nak kirim surat kepada orang Yahudi apa-apa, Nabi akan suruh dia dan dia akan tuliskan. Okay. Dan bila mereka menulis kepada Nabi SAW, aku yang baca untuk baginda SAW. Ini baik ke jenis, tak jenis. Dan masa 10 hari dia belajar, dia dah boleh tahu berkenaan bahasa tersebut. Sebab tu agama ni dijaga dengan orang macam ni lah. Bukan dijaga dengan orang yang tak pandai. Jaga orang cerdik. Memang kecerdikan ni antara benda penting. Kita kalau cerdik je anak, boleh hantarlah jadi doktor. Pasal market banyak. Jadi problem kita masalah market. Kita anggap pembelajaran itu adalah market. Maksudnya macam apa jelah. Memang betul tak nafikan kehidupan akan berbeza bila ada ekonomi yang stabil, keuangan yang stabil. Tapi benda tersebut dalam batu agama tidak macam tu. Sebab kita fikirkan berkenaan dengan macam mana untuk menjaga agama dengan anak kita, dengan siapa yang kita uruskan, macam mana dia patut jaga agama. Bukan macam kaedah zaman sekarang ni, mana market banyak, itu yang kita sibuk cari. Itu tak kena. Baik. Dan dialah yang menghimpunkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila mana mati banyak. Kita ulang sebutkan dulu berkenaan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar merintah hanya 2 tahun. Tapi ketika zaman Abu Bakar Siddiq telah mati banyak di kalangan para penghafal Al-Quran.
ketika peperangan-peperangan dengan nabi palsu, orang tak bayar zakat dan juga orang murtad, banyak mati para pembaca penghafal Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab telah minta kepada Abu Bakar untuk untuk buat satu himpunan bagi Quran. Sebab dia bimbang nanti mati semua, tak ada siapa nak dirujuk. Sebab ketika itu memang dia bergantung pada hafalan sahaja. Tulisan ada tapi tak dikumpulkan. Maka dialah yang menghimpunkan Quran pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar ketika nak suruh dikumpulkan Quran tu, Abu Bakar kata kepada dia, engkau seorang pemuda yang berakal. Innaka syabun akilun. Kau adalah seorang pemuda yang berakal. La natahimuka, kami tak pernah tuduh engkau dengan tak elok. Wa kana Zaid dan dia ni jadi dia suruhkan, cuma ketika mula-mula diperintahkan oleh Abu Bakar dan juga Umar, dia kata macam mana kalian berdua boleh buat benda Nabi tak buat. Dia pun tak berani mulanya. Lepas disuruh oleh Abu Bakar, dia pun dengar dengan taat lah. Dia buat. Dia kumpulkan lembaran Quran yang daripada zaman Nabi SAW. Dan hanya dia terima lembaran tersebut kalau orang yang datang tu bawa 2 saksi. Dia tulis depan Nabi SAW tulisan tersebut. Dia hafal. Dia cuma jumpakan tulisan je. Sebab tu orang kadang salah faham kan tajuknya bila dia kata, aku tak jumpa surah sekian, ayat sekian kecuali pada orang sekian. Bukan maksud dia tak hafal ayat tersebut. Tulisan tu dia tak jumpa. Kecuali pada orang A atau orang B saja. Yang datang penyaksian bahawa itu tulisan daripada zaman Nabi SAW. Itu maksud dia. Okey. Dan Zaid bin Sabit ni adalah daripada ulama para sahabat yang hebatlah, yang mulia. Dan dia mengimamkan orang ramai, mengepalai orang ramai pada penghakiman, fatwa, bacaan Quran dan juga faraid. Antara 4 benda yang kita kata dia terkenal adalah masalah penghakiman, fatwa, masalah hukum hakam dan sebagainya, bacaan Quran serta faraid. Memang Nabi SAW pernah puji dia. Dia berkata afradukum Zaid. Nanti bawah kita baca Asy-Sya'bi berkata, daripada Asy-Sya'bi beliau berkata, telah pergi Zaid bin Sabit dia untuk menunggang kenderaan lalu telah memegang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan lutut, pegang peluk lutut dia. Lepas tu dia pun kata pada Ibnu Abbas, tanaha ya ibni ammi Rasulillah, jauhlah wahai anak saudara Rasulullah SAW. Berkata Ibnu Abbas, tidak. Dia kata tidak, demikian kami akan buat dengan ulama dan juga orang-orang besar. Maksudnya ketika itu hormat sangat Ibnu Abbas kepada dia. Dia cium lutut Ibnu Abbas kerana keturunan Nabi. Ibnu Abbas peluk lutut dia kerana dia adalah ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW dahulu berkata, afradukum Zaid. Orang paling tahu faraid kamu adalah Zaid. Memang kita punya, actually kalau kita mazhab Syafi'i, bila kita punya fatwa berkenaan dengan faraid, kita ambil yang dibawa atau diputuskan oleh Zaid bin Sabit. Bila sebut Zaid bin Sabit, dialah yang dirujuk dalam mazhab Syafi'i untuk menjadi hukum bagi masalah banyak perkara. Contoh macam kes bila datuk ada, adik-beradik ada. Kalau ikut kepada pendapat Ali bin Abi Talib, buang adik-beradik. Atuk dia menyekat adik-beradik macam mana bapa menyekat adik-beradik. Tapi yang disebut oleh Zaid bin Sabit tidak. Bila atuk ada, adik-beradik ada, dulu boleh terima harta. Dulu akan terima harta. Yang adik-beradik, pasal diorang semua berjarak dengan si mati dengan melalui bapa. Pasal atuk sampai kepada si mati melalui bapa. Yang adik-beradik pun sampai kepada mati melalui bapa. So dengan sebab itu hubungan mereka ni sama jarak. Cuma mereka takkan tak dapat langsung lah. Akan sentiasa dapat lebih daripada adik-beradik. Itu dia ada cara kiraan dia. Yang kita kata ketika dicampur adukkan atuk dengan adik-beradik, dia akan ada complicated sikit. Ada kerumitan sikit. Tapi kalau ikut kita pakai mazhab Ahmad yang pegang dengan pendapat Ali bin Abi Talib, maka tak perlukan kepada adik-beradik termasuk. Jadi kes mudahlah. Buang terus adik-beradik. Tapi kalau ikut pendapat Zaid bin Sabit, masuk. Sebab tu dalam kes ni kita mazhab Syafi'i pegang faraid ni ikut kepada apa yang dibawakan oleh Zaid bin Sabit. Sebab Nabi kata afradukum Zaid. Orang paling tahu faraid kamu adalah Zaid. Kan? Wa mata, dan dia mati radhiyallahu anhu pada tahun 45 Hijrah. 45 Hijrah. Bukan macam dalam pegang jawatan, Muawiyah pegang jawatan dalam 4 tahun, 5 tahun, dia mati. Dia mengikut pendapat salah satu riwayat Dan dia adalah pendapat yang paling yang paling banyak Berkata Abu Hurairah anhu ketika mati ketika dia mati, telah mati pada hari ini telah mati pendeta umat ini, kata.
Dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan pada Ibn Abbas daripada Zaid bin Sabit ni pengganti. Ibn Abbas jadi pengganti dia, memoga. Dan bila dia mati, telah membaca syair terhadap dia Hasan bin Sabit dengan kata-katanya, faman lil qawafi ba'da Hasani wa ibnih. Maka siapakah untuk qawafi, mana rangkap-rangkap syair sesudah Hasan bin Sabit tak ada dan anaknya. Wa man lil ma'ani ba'da Zaid bin Sabit dan siapakah untuk pengertian-pengertian ini Al-Quran sesudah Zaid bin Sabit. Tak ada. Bagi dia macam tu, dia syair, dia bersyair, dia kata siapakah untuk rangkap-rangkap syair sesudah Zaid tiada, sesudah Zaid dan anaknya, dan siapakah untuk pengertian-pengertian itu Quran sesudah Zaid bin Sabit. Okey. Seterusnya Abdullah bin Umar. Dia Abdullah bin Umar anhu bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Dilahirkan tahun ketiga sesudah perutusan dan Nabi terima wahyu, kan 40 tahun kan, umur 43 ataupun kurang daripada itu dia telah lahirkan. Abdullah bin Umar dilahirkan. Okay, ataupun kurang dari itu. Dan dia masuk Islam bersama bapa dia dan berhijrah. Okey, dan dihadapkan dia, dibawakan dia kepada Nabi SAW pada perang Badar. Nabi nampak dia kecil, Nabi pandang dia kecil, masih muda. Kemudian ketika Uhud pun Nabi kata dia kecil, kan dia tak masuk dalam kumpulan pemanah. Kumpulan pemanah dia tak lepas. Dia nak masuk tapi tak diberi, tak dibenarkan Nabi SAW. Kemudian pada Khandaq Nabi izinkan dia. Ini semua dalil berkenaan dengan peperangan hanya berlaku dengan pemerintah, dan tak ada tentera dalam peperangan, keluar sendiri suka hati tanpa pemerintah. Kalau pemerintah tak izinkan maka tak boleh. Okey. Dan dia ketika itu perang Khandaq atau Ahzab, ketika itu umur dia ada 15 tahun. Macam sabit dalam sahih. Hadis yang sahih datang bahawa umur 15 tahun ketika mana dia masuk perang Khandaq atau perang Ahzab. Okey. Ibn Umar radhiyallahu anhu dia mendengar menghafal atau mendengar apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Dia cuba sedaya upaya untuk menghafal apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Dan dia bertanya kepada siapa yang hadir jika sekiranya dia tidak hadir terhadap kata-kata baginda atau perbuatan baginda. Apa baginda buat, bercakap, dia tak datang, dia tanya dengan orang yang datang. Dan dia dahulu suka menjejaki kesan-kesan Nabi pada setiap masjid. Nabi solat padanya. Nabi solat kat masjid mana, dia sibuk akan pergi follow tempat di mana Nabi solat, tempat Nabi duduk dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang ada separuh orang yang suka belajar Sufism, dia akan gunakan dalil inilah, kata Ibn Umar radhiyallahu anhu dahulu buat kerja ni. Tapi Ibn Umar dia buat kepada Nabi. Dan kita kata perbuatan dia tadi, dia dekat dan dia tahu. Adapun orang yang dah hilang daripada Nabi SAW akan pengetahuan tempat-tempat yang Nabi pergi dan sebagainya, tak patut kita mengada-adakan untuk mengatakan bahawa nak buat juga. Sebab ini masalah yang timbul. Sebab Nabi SAW, Ibn Umar, dia dekat. Dia nampak Nabi duduk mana dan sebagainya. Memang tak ada masalah kat situ. Cuma perbuatan ni perbuatan dia bersendirian lah. Bukan menjadi ikutan. Kan kita tahu para sahabat Nabi SAW, kadang-kadang buat benda yang dia buat, dia tak nak orang ikut pun. Contoh macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Bila dia berwuduk sampai ke ketiak. Dia wuduk sampai ke atas. Lalu bila ada orang nampak kan, nampak dia buat macam tu, kau wuduk macam ni, dia kata ya Bani Farrukh, dia kata kau kat sini, kalau aku tahu kat sini aku tak buat macam ni. Maksudnya dia orang mengelak daripada perbuatan mereka dilihat. Kalau ada benda yang personally dia buat, dia tak nak orang lain ikut. Ni benda kena faham. Jadi macam dia memang suka perangai dia suka yang tu. Tempat Nabi berdiri, dia pergi berdiri. Tempat Nabi duduk, dia duduk. Tempat Nabi solat, dia solat. Okey. Dan dia dahulu melintang akan kenderaan dia di tengah jalan. Yang dia lihat Nabi SAW lintangkan akan unta dia. Kadang-kadang dia saja je berhenti tengah jalan, pegang situ unta dia. Sebab kat situ Nabi pernah berhenti dengan unta baginda SAW. Ni yang jaga kes lah, dia buat jejak macam tu. Dan dia tak pernah meninggalkan haji. Every time haji berlangsung selama dia hidup, semenjak Nabi SAW, dia tak pernah tinggalkan. Dan bila dia wukuf di Arafah, dia akan wukuf, dia akan berhenti wukuf pada tempat yang wukuf padanya Rasulullah SAW. Memang wukuf, dia wukuf tempat Nabi wukuf. Duduk itu dia duduk. Itu Ibn Umar cuba kejar. Okay. Dan dia kata, dan dia ni salah seorang, dia bukan orang yang banyak menghafal hadis.
Selepas Abu Hurairah anhu, dia antara yang paling banyak lah. Bahkan zaman Umar bin Khattab anhu, dia pernah dipenjarakan kerana Umar apa tak suka dengan apa dia dan Abu Hurairah apa banyak menyebar-nyebarkan hadis Nabi dalam keadaan Quran tak ramai masih lagi tak kuat kepada orang ramai. Sebab ketika itu kan macam dia orang macam Ibn Umar sini pun sebenarnya dia belajar Quran surah Al-Baqarah, dia belajar ambil masa kat 8 tahun. So jadi maksudnya kalau ikutkan kepada situ, dia sendiri pun apa ada surah yang dia lambat belajar. Sebab dia dengan Rasulullah SAW kan kita kata ketika perang Rasulullah wafat tu umur dia dalam mungkin 15 campur dengan 21 lah, 21 tahun umur dia ketika Nabi SAW wafat, umur dia dalam macam tu lingkungan. Yang kebetulan dia follow penaklukan peperangan dia follow, mungkin tak sempat untuk belajar. Jadi ketika dia belajar surah Al-Baqarah, dia masa yang agak lama. Cuma nak fahamkan sekarang, kita kata dari segi masalah hafalan hadis dia yang paling banyak lah lepas Abu Hurairah. Cuma Umar bin Khattab pernah penjarakan dia sebab sibuk dengan hadis. Dia sibuk dengan hadis. Itu benda tu ijtihad Umar lah. Kita tak boleh kata Umar silap. Ijtihad Umar sebab dia bimbang percampur aduknya Quran dengan hadis. Quran dengan hadis akan bercampur aduk. So, sebab tu dia cuba elakkan. Tapi bila dah sampai zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu kan, ada masa dah dituliskan dengan banyaknya, maka tak timbul tajuk lah kan kesilapan berkenaan berlaku. Zaman Umar bin Khattab kan, Umar lihat zaman tu masih lagi bergantung pada hafalan. So bimbang tercampur aduk hafalan dengan hadis. Okey. Dan dikenali Ibnu Umar dengan kezuhudan, takwa, kebaikan, dan juga ibadat. Banyak ibadat. Kerana apa? Kerana telah bersabda bagi Nabi SAW kepada beliau, dia kata ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia solat malam. Dan jadi dahulu dia tak tidur malam kecuali sedikit saja. Tak tidur pada malam kecuali sedikit sebab Nabi tegur dia. Dia dan para sahabat bila Nabi tegur, diorang kekalkan akan teguran tadi sampai mati. Kita kena tegur sekali, kita buat betul, esok kita tinggal lah. Tapi para sahabat bila dia ambil satu amal, dia buat, maka dia akan cuba sedaya upaya untuk kekalkan amalan tersebut menjadi pegangan ataupun perbuatan dia sepanjang hayat sampai mati. Dia takkan tinggalkan. Okey. Jadi tak tidur malam kecuali sedikit saja. Daripada Nafi'. Okey, Nafi'. Ini kira anak saudara dia. Okey. Dia kata Nafi' bahawa Ibnu Umar dahulu menghidupkan malam dengan solat. Dengan solat ya. Kemudian dia berkata, wahai Nafi', asharna, dah masuk sahur dah ke? Dia kata dah masuk sahur dah ke? Dia kata tidak. Okey. Dia kata tidak. Lalu pun dia ulang balik solat. Okey. Dan bila dia kalau sekiranya Nafi' kata ya, dah masuk waktu sahur, dia akan duduk minta ampun Allah Taala sampai subuh. Dia minta ampun Allah Taala sampai subuh. Mana bila masih lagi waktu tu masih lagi belum lagi itu, dia akan solat. Bila masuk waktu sahur dia, Allah Taala kata bil ashari yastaghfirun, pada waktu sahur ahli syurga ni, orang beriman yang Allah Taala puji ni, bila waktu sahur mereka minta ampun. So dia berhenti daripada solat, dia minta ampun ketika itu sampai masuk subuh. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Maksudnya pemuda Quraisy paling boleh menahan akan diri dia pada dunia. Pemuda Quraisy paling boleh tahan diri pada dunia Abdullah bin Umar kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, puji dia. Okay. Dan dia walaupun dengan kecerdikan dia kata walaupun dengan kecerdikan Ibn Umar radhiyallahu anhu dan ketelitian kefahaman dia, dia namun begitu dia telah menghadapkan keprihatinan dia untuk menghafal hadis asar jejak Nabi dan juga penelitian dalam penukilannya. Okey. Dan juga perbuatan dan membawa dia bersifat wara', berjaga-jaga untuk tidak membanyakkan dalam fatwa. So, dia berfatwa juga tapi tak sebanyak macam mana Ibnu Mas'ud, tak macam Zaid bin Thabit, tak macam Umar, tak macam Aisyah. Dia banyak tumpukan kepada penghafalan akan asar-asar kesan-kesan daripada Nabi SAW, khabar ke perbuatan Nabi, itu sibuk dan teliti dalam penukilan. Asy-Sya'bi berkata tentang beliau, dahulu dia ni adalah seorang yang kuat atau bagus tentang hadis. Namun begitu tidak bagus itu daripada segi masalah fiqh.
Ini bukan dia tak reti, tapi dia kurang menyampaikan hukum hakam berdasar kepada kepada fatwa sendiri. Tapi dalam penukilan khabar-khabar Nabi, dia berikan perhatian yang sangat tinggi. Okey. Berkata Ibn Kathir, pengarang kitab Ushul Ghabah, dia kata dahulunya Ibn Umar amat kuat berjaga-jaga dan juga berhati-hati terhadap agamanya dalam berfatwa. Dia jaga-jaga sangat. Tak nak terkena pada agama dia tak betul, ketidakelokkan kerana berkeluar fatwa. Dan setiap apa yang dirasakan dalam diri dia, dia semua dia akan jaga-jaga. Apa saja yang perasaan dia akan elakkan. Sehingga kan dia ni meninggalkan perlingkahan dalam khilafah. Maksudnya khilafah, siapa yang khalifah tak khalifah dia tak kisah. Walaupun dia kata walaupun dengan keadaan cenderung kan banyaknya cenderung ahli Syam kepada dia. Banyak ahli Syam suka kalau boleh dia menjadi khalifah dan sebagainya lah. Dan juga cintanya orang-orang Syam kepada dia. Namun begitu dia tidak berperang pada satu pun dalam peperangan fitnah. Perang Ali dengan Allah bin Zubair yang Talha bin Ubaidillah ke ataupun Ali dengan Muawiyah ke, dia tak terlibat langsung. Okey. Satu pun fitnah dia tak masuk. Dan tidak dia menyaksikan atau hadir bersama Ali satu pun daripada peperangan Ali. Ini memang dia elakkan. Dia antara yang pendirian yang pasal Nabi sebut dah. Nabi kata akan datang semasa nanti orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Sebab dia Nabi sebut dan dia faham maksud tu kena kepada keadaan ketika mana dia tengok pertentangan di antara para sahabat. Jadi dia elakkan dia terlibat. So banyak para sahabat sebenarnya mengambil kedudukan macam ni. Macam dia tidak mahu terlibat. Ini sepatutnya yang kita kata dari segi asas macam politik dan sebagainya, memang kita dituntut macam itulah. Salah kita kata salah lah. Salah kita kata salah. Tapi untuk kita menjadikan itu alasan untuk terlibat secara langsung dalam politik adalah sangat silap lah. Sangat silap. Sebab politik ni akan berubah ikut pada akal yang kita tengok, kita faham. Sebab tak ada nas untuk kita pilih A atau B. Orang A kata sekian, orang B kata sekian. So kalau kita nak campur, kita akan terlibat diri kita dalam masalah pertelingkahan yang tak berkesudahan. Maka Ibn Umar adalah di antara orang yang mengelakkan langsung daripada terlibat. Sebab dia orang ada hujah. Ni ada hujah, ni ada hujah. Kalau kita masuk pun jadi sama dia kata. So dia elakkan langsung. Elakkan langsung dia terlibat. Zaman sekarang dah kan. Apabila kes dulu tahulah payah nak cakap. Cakap nanti kau orang kata kita suka politik, kita suka kutuk orang lah, taklah. Dia celah parti politik yang memang perangai nasionalisme kan, kemelayuan dan sebagainya, tak jaga halal haram, kita faham. Perangai tak senonoh kan. Memang tak dijaga halal haram. Tak kira pemimpin mana satu dulu, kini dan selamanya sama je. Tapi dalam masa yang sama bila parti politik yang meletakkan syiar Islam sebagai pegangan dan tidak pula bersungguh dan mempertahankan. Ini masalah lah. Dia tak boleh lah. Dia pasal dia time dia jadi pembangkang, cerita banyak berkenaan tajuk ini haram, ini halal. Tapi bila jadi pemerintah bersama-sama dalam politik, tiba-tiba senyap. Viva Bali boleh, Christmas boleh. Ini semua salah lah. Tak kena lah. Sebab balik pada politik tadi, dia akan sentiasa tengok pada maslahah. Dia tak tengok kepada nas. Dalam nas kita ada masalah. Kita tak ikut maslahah orang dan sebagainya. Kita tumpu pada nas. Apa benda yang patut dijaga, nyawa ke, akal ke, harta ke, agama ke, kita akan ikut keadaan tersebut. Tak ada masalah. Tapi yang kes menang pilihan raya ni masalah sikit. Jadi macam Ibn Umar bin Khattab adalah contoh kita pada masalah meninggalkan ikut parti A atau parti B. Tak ada, tak perlukan. Sebab semua kan sama. Sebelum memerintah, semua keluar kata bagus dan sebagainya. Tapi lepas memerintah, semua akan keluar benda pelik-pelik. Sebab Allah SWT memang akan uji kita dengan harta, dengan tahta. Memang akan berlaku. Bila kita dapat je, kita akan bertukar. Kita sibukkan pengekalan berbanding dengan apa? Pembaikan. Kalau kita baiki, mungkin kita sekali tu je dah jadi. Macam Umar Abdul Aziz lah, dia naik. Dan lepas dia naik tu, dia dapat baiki. Tapi sekejap je lah. Orang bunuh dia. Orang bunuh dia. Mati 2 tahun je. Orang kata adil lah dan sebagainya. Sampai ada kata serigala pun berhenti kejar kambing. Punyalah makmur zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz. Sampai ada orang kata dia adalah Imam Mahdi yang janjikan. Tetapi dia pemerintah 2 tahun sahaja. So sebab tu dia kita kata apa kisah pemerintahan dia 2 tahun. Dan kalau maksudnya kalau dia buat kerja tadi kan dengan betul, tak lama dia hidup.
Tapi kalau dia kata dia jaga semua orang boleh, lamalah sikit jawatan dia. Wallahu alam. Pada asas kita bukan kejar redha manusia, kita kejar redha Allah Ta'ala. Kalau bukan kita menjadi sebab untuk Islam menang, mungkin anak cucu kita lepas ni. Kita jangan sibukkan nak kita yang menjadi orangnya. Buat benda betul. Jangan sibuk berkenaan dengan kita lah orangnya. Kalau kita bukan orangnya pun tak apa, anak cucu kita, sebab kita kejar redha Allah, bukan kejar redha manusia. Okay. Dan dia kata mati radhiyallahu anhu di Mekah sesudah haji tahun yang ke-73. 73 dan hijrah pada umur dia ketika itu adalah 84 tahun. 84 tahun. Ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya kata hilang satu. Sebab Aisyah. Sepatutnya ada satu lagi Ibn Abbas. Sepatutnya Ibn Abbas ada. Tapi tak diceritakan kat sini. Ala kuliah tak apalah, tapi kita faham yang tepat bukan kita buka dalam fatwa fiqh. Memang Ibn Abbas masuk di antara 7 orang. Kalau kita kira ini jadi 6 jelah. Masuk Ibn Abbas jadi 7. Okey. Aisyah radhiyallahu anha. Yang terakhir adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab memang saya cek dah tadi. Saya baca dah. Memang Ibn Abbas tak ada. Sekian kita dah baca Umar, kemudian Ali, Ibn Mas'ud, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar, kemudian ni Aisyah. Yang satu lagi saya kata Ibn Abbas lah. Dalam I'lam Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan 7. Pokok para sahabat ada 7 orang yang menjadi rujukan paling banyak. Tapi ada kata lah mungkin Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia budak lagi atau muda lagi ketika Nabi wafat. Mungkin inilah mungkin ada ni lagi lah. Cuma nak fahamkan Ibn Abbas termasuk sekali dalam jumlah berkenaan. Kita bincang itu Ibn Umar, Zaid bin Sabit. Yang mula sekali Umar lah. Ali bin Talib, Umar bin Khattab. Umar. Apa tak ada? Tak, betul lah. Sebab kalau kita bilang balik kan, kalau kita bilang pada nama para sahabat yang banyak melakukan fatwa sebagainya, Abdullah bin Abbas masuk. Abdullah bin Abbas masuk kan, kita ambil mula tu kan, dia Umar bin Khattab, Ali bin Talib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dia masuk 7 orang yang banyak keluarkan fatwa. Tapi dalam penjelasan dia cuma bagi 6 je. Ibn Abbas tak ada. Tak apalah, kita mungkin ambil masa lain nanti baca tentang Ibn Abbas baca sendiri. Cuma yang kita nak ambil kan last sekali Aisyah Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Sekejap Abdullah bin Umar, Aisyah. Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dia adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah Aisyah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Qurashi, yang Quraisy, At-Taimi. Bani Taim. Dia adalah khalifah, itu Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha, anak dia ni dilahirkan sesudah perutusan Nabi dengan 4 tahun atau 5 tahun. Mana Nabi dapat wahyu dah 5 tahun atau 4 tahun, ketika itulah dia dilahirkan. Okay. Dan Nabi SAW berkahwin dengan dia ketika dia seorang budak perempuan berumur 6 atau 7 tahun, akad nikah. Dan Nabi tinggal bersama dengan dia ketika mana dia berumur 9 tahun. Pada Syawal tahun pertama hijrah, tinggal di Madinah. Dan juga dalam hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia sendiri berkata, telah berkahwin dengan aku Rasulullah SAW ketika aku seorang anak perempuan berumur 6 tahun. Dan baginda tinggal atau bina hidup dengan aku ketika aku berumur 9 tahun. Dan dimatikan Nabi SAW ketika aku seorang anak perempuan yang berumur 18 tahun. Ketika Nabi wafat umur 18 tahun. Dan Nabi dan tidak bernikah Rasulullah SAW anak dara kecuali dia. Yang lain semua Nabi isteri adalah janda. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah isteri, salah satu isteri Nabi yang perawan. Cuma satu. Okay. Cuma banyak orang mempersoalkan tajuk ni. Dia katakan keadaan masalah perkahwinan, dan benda ni adalah benda biasa.
Sebenarnya kalau kita kata dalam konsep masalah perkahwinan muda ni, kalau kita lihat umur dipanggil age of consent. Age of consent, umur boleh kahwin atau buat hubungan seksual, ikut pada negara semua berbeza. Pada zaman kita ni berapa tahun masih baru macam di Jepun 13 tahun dianggap umur dah cukup. Ada negara macam China sebelum daripada ni, sebelum sekarang 15 lah. Dulu dia letakkan umur 9 tahun. 9 tahun. Di Chile, letakkan 9 tahun. So, age of consent setiap negara tak sama. Berdasarkan keadaan masyarakat dan sebagainya. Cuma zaman kita sekarang ni, ada orang kata lah kesian perempuan tu patutnya boleh lagi, boleh ni. Ini ayat yang datang daripada golongan yang inginkan supaya manusia tak berkahwin awal. Dia tak nak, dia kata nanti perempuan ni akan sekian lah, sekian sebagainya. Akan terbantut dia punya pengajian, pembelajaran. Kalau dia tak kahwin lagi mungkin dia boleh buat PhD, master. Sedangkan kita tahu sebenarnya manusia ni umur yang paling ideal untuk melahirkan anak. Sebab kita kena ingat bahawa setiap kita ni kena menyumbang kepada generasi akan datang. Bukan setakat jaga sampah tak buang, bukan jaga makanan dengan persekitaran alam. Juga kena pastikan wujudnya generasi yang akan datang. Kalau kita asyik kahwin lewat, dan anak-anak kita kahwin lewat, dan siapa yang akan datang melahirkan anak? Sebab umur prime age untuk seorang wanita tu melahirkan anak. Actually umur tu bermula daripada 9 tahun sampailah umur 35. Itu prime age. Kalau kita 15 tahun lah, kita kata 15 tahun. Itu prime age untuk wanita tadi dalam gap 20 tahun je. Yang dikatakan sebagai umur elok untuk melahirkan anak. Lepas 35 kalau dia mengandung, doktor pun kata membahayakan nyawa dia. Jantung dia tak dapat tahan untuk mengepamkan darah, badan dia, tulang dia tak kuat seperti dia muda. Tapi sering berlaku orang kata suruh scam. Dia kahwin kalau lewat kan. Kalau perempuan tu kahwin umur 35 tahun. So dia ada berapa tahun lagi untuk melahirkan anak dengan banyak. Kita kan masalah kata habis tu perempuan melahirkan anak. Ini kita punya tugasan kita dekat dunia ni. Apa pun yang kita boleh buat. Kalau kata benda ni boleh tanggung oleh seorang lelaki atau boleh jadi buat tamu uji kan untuk lahirkan anak kat situ, kita buatlah. Indah kan? Tapi benda ni bila kita kata dalam kes zaman sekarang ni, kita buat macam-macam untuk dunia, untuk kononnya generasi akan datang, jagalah ini, jagalah laut, jaga sekian. Tapi kalau generasi tak wujud, nak dapat mana? Sebab tu kelahiran tu penting. Kelahiran tu adalah amat penting. Sebab tu penerusan tu dengan perkahwinan, dan perkahwinan yang untuk dapat anak ramai perlu kahwin muda. Kalau anda kata kahwin ketika umur dah 30 lebih, start kahwin dan sebagainya, maka tempoh untuk boleh beranak tu adalah sikit, pendek. Keupayaan tu adalah rendah. Tidak seperti ketika dia masih muda. Itu yang pelik sikit lah. Tapi ialah benda ni, mungkin inilah, ini kerja, mungkin kerja WHO dan sebagainya, yang untuk mengurangkan jumlah masyarakat. Macam ada seorang bekas Perdana Menteri kata, kondom adalah berguna. Tak ada. Dia kata kalau kondom tak ada, dunia ni ada 10 bilion. Taklah. Sebab cara hidup kita tu yang bawa kepada pengurangan jumlah masyarakat dunia. Yang sepatutnya perkembangan tu besar, menjadi kecil sebab apa? Sebab cara hidup kita. Diajarkan untuk tak kahwin muda. Diajarkan untuk lewatkan kahwin, lalu kemudian nak lahirkan generasi akan datang. Habislah. Belilah rumah macam-macam besar pun, tapi kalau anak kita tak boleh mewarisi harta kita, buat apa? Apa gunanya? Harta kita ada banyak, tapi tak ada siapa mewarisi harta tersebut. Ini benda kita kena ingat sikit. Sebab tu perkahwinan muda pada masyarakat dunia ni sebenarnya benda biasa, common things. Cuma lepas penjajah datang, bawa idea bukan-bukan, dia lebih suka kita bogilkan anak perempuan kita, isteri kita di tengah jalan berbanding dengan hidup dengan mulia. Berkahwin buruk. Jadi melompat-lompat kat kelab malam good. Dia tak ada kempen pun. Berkenaan haram dan sebagainya tak elok. Kempen dia adalah jangan kahwin muda. Kempen masalah perselisihan tepi jalan tak ada pun. Kan seksual tanpa perkahwinan ada? Tak ada. Tapi sibuk bila kahwin, nampak tak buruk. Ini kerja orang panggil kumpulan-kumpulan Yahudi punya ajaran. Macam sebutlah bila poligami tak boleh sebab alasan kerana tak adil sebagainya. Kalau tak mampu, kahwin pertama mungkin kena check dulu. From the first perkahwinan kena pastikan ada kerja, ada sekian, baru boleh kahwin. Macam tu. Ini masalah dia. Ini adalah sebenarnya syiar atau slogan untuk merosakkan agama dan merosakkan akan masyarakat. Okey.
Aku lihat faham kat situ kena faham. Jadi kata dan tidak menikah Rasulullah SAW seorang dara kecuali dia, dan apa dia telah menyebut Aisyah anha tentang kelebihan dia tentang perkara itu. Dan dia kata apa? Dia kata diturunkan Allah turunkan apa pembersihanku daripada langit. Apa orang tuduh dia apa dengan Safwan bin Mu'attal dengan benda tak elok, Allah turunkan Al-Quran bersihkan dia. Okey. Dan turun ke atas Rasulullah SAW wahyu ketika dia bersama aku. Kan? Mana ketika aku tengah duduk sama aku, tiba-tiba dalam tengah terbaring, tiba turun wahyu. Dan aku dahulu mandi dengan Nabi SAW, aku dan dia daripada satu bekas yang sama. Dan dia dahulu baginda SAW dulu solat, aku melintang badan depan baginda. Di depan baginda. Dan dimatikan Nabi SAW di antara tengkukku dan juga leherku. Leherku dan dadaku. Ya, di rumahku. Nabi atas pangkuan dia. Okay. Dan aku dahulu adalah isteri Nabi paling disintai atau disayangi di sebaginda SAW. Okay. Jadi memang kita kata kedudukan Aisyah anha memang kita kata sangat besar lah, sangat besar. Okay. Dan Aisyah anha sebenarnya termasuk apa adalah di antara wanita paling afdal dari segi ilmu dan juga kedudukan. Daripada Masruq beliau berkata, aku lihat apa golongan-golongan golongan-golongan apa yang tua yang senior, apa golongan senior sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hebat-hebat menanyakan kepada Aisyah tentang faraid, tentang hukum hakam, kefarduan tanya kat dia. Berkata Atha bin Abi Rabah, dahulunya Aisyah anha adalah manusia paling faqih, paling tahu dan paling elok dari segi pendapat terhadap orang-orang awam. Dia cakap itu dia paling umum pada keseluruhan pendapat dia paling elok, paling bagus. Ya, mana taknya dia pasal dia tengok Nabi SAW duduk kat rumah dia, tunjukkan pada dia tentang agama ni dengan direct kan setiap hari. Okey. Pada hari giliran dia 24 hours lah. Dia dapat lihat Nabi depan dia. Okey, berkata Hisham bin Urwah daripada Urwah bin Zubair ini anak Asma. Dia kata aku tak lihat sesiapa lebih tahu tentang fiqh, tidak juga perubatan, tidak juga syair berbanding Aisyah anha. Fiqh tu betul memang dia pernah Urwah pernah tanya Aisyah. Dan Musnad Ahmad, Urwah bin Zubair tanya Aisyah anha. Dia kata, ya ummah, wahai mak, dia kata, kami tak pelik engkau tahu fiqh kan, sebab engkau adalah isteri Rasulullah. Engkau tahu hukum hakam ni, engkau tahu, kami tak pelik. Dan kami tak pelik engkau tahu syair sebab engkau anak Abu Bakar. Tapi macam mana engkau tahu tentang perubatan? Bila engkau tahu syair, tahu tentang fiqh, itu tak ada pelik sebab bila tentang fiqh engkau ambil dari Rasulullah. Bila tentang syair ni kau ambil daripada Abu Bakar, keluarga bangsawan Arab, Quraisy. So tak ada masalah. Tapi macam mana kau dapat perubatan? Jadi Aisyah jawab. Aisyah kata dahulu bila baginda SAW sakit, ya, doktor-doktor Arab datang mengutuskan setiap kabilah mengutuskan doktor-doktor mereka. So doktor-doktor Arab datang jumpa Nabi, pegang badan Nabi dan mula ceritakan apa yang sepatutnya Nabi SAW dibuat makan apa sekian. Dan dia kata akulah menyediakan akan ubatan-ubatan tersebut. Waktu kalau kita buka Tibun Nabawi kan banyak pendapat-pendapat kata-kata Aisyah anha, punca dia adalah kerana Aisyah anha dahulu tolong buatkan ubat untuk Nabi SAW berdasar pada apa diarahkan oleh tabib-tabib Arab yang datang memeriksa badan Nabi SAW. Tak ada jampi-jampi. Tak ada jampi-jampi. Itu sebab kenapa dia tahu. Okay. Daripada Abu Musa ini Al-Ash'ari, beliau berkata, okay, tidak muskil atas kami sebarang perkara, tidak ada kemuskilan kepada kami, rumit kat depan ini satu perkara. Lalu kami tanya Aisyah anha, kami tanyakan ia mengenainya Aisyah, melainkan kami dapati di sisi Aisyah anha padanya ada pengetahuan. Ada kerumitan, tanya Aisyah dapat jawapan. Dan Aisyah anha dengan ini adalah contoh yang hidup, a real example untuk wanita muslimah yang inginkan kelebihan, kemuliaan, ketinggian kedudukan. Aisyah lah contoh yang terbaik. Bukannya artis, bukannya ahli perniagaan, bukannya orang yang yang sibuk atau ustazah zaman sekarang lah yang sibuk berjalan merayau dan sebagainya kan. Yang menipu banyak juga kan. Buat bid'ah, ajar doa bukan, yang direka-reka kemudian dikata inilah bagus dan sebagainya. Ini tak ada. Aisyah anha tidak macam tu. Sepatutnya kedudukan Aisyah macam dia bila nak ditanyakan soalan dan sebagainya, orang tanya balik tabik.
Dapat jawapan. Jawapan boleh dapat je. Kalau tu ustazah tu nak mengajar dengan suara saya tanpa muka, ada je. Bila dah mengajar pakai muka, mulalah sibuk gincu sini, merah sini kan, kelabu kat hijau, kat mata dan sebagainya. Dah mula berhias. Mana pergi duduk kat kamera tu tanpa hiasan? Unless lelaki lah kot. Allah Alam. Orang lelaki payah sikit kan. Cuma kalau masuk TV tu sering akan bedak. Tak payah pun tak apa. Macam baru ni ada yang apa rakaman yang buat dengan apa dengan apa TV, bukan TV lah, kira channel internet lah. Benda apa nama entah baru ni. Yang tu apa rumah ngaji tu. Tadabbur Quran dan sebagainya. So tajuk tentang apa teori konspirasi. Perbincangan tersebut tahu tak ada pun datang tukang bedak muka. Elok je muka, tak ada masalah. Allah Alam kan, diorang cari apa tu. Tapi perempuan teman kita sekarang ni sibuk kan, pergi mengayau sini, lompat sini, panjat bukit, pergi sekian. Aisyah radhiyallahu anha bukan apa contoh terbaik sebenarnya. Bukan seperti yang diorang buat. Bukan seperti orang-orang buat. Sebab Aisyah radhiyallahu anha inilah contoh hidup, real life example untuk wanita muslimah yang inginkan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Berkata Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri, kalaulah dihimpun kepadaku ilmu ke semua ibu-ibu orang beriman, mana semua apa ibu-ibu orang beriman punya ilmu dikumpulkan kepadaku dan juga ilmu semua wanita yang ada, nescaya ilmu Aisyah anha lebih afdal lebih afdal daripada ilmu yang lain. Dan dalam sahih, hadis yang sahih juga daripada Abu Musa al-Asy'ari, Ustaz marfu' dia kata kelebihan Aisyah anha ini yang Nabi pernah sebut. Kelebihan Aisyah anha mengatasi wanita-wanita yang lain adalah seperti kelebihan sarid. Sarid ni adalah makanan orang Arab, dia cita-citakan roti, kemudian tuang atasnya kuah atau sup. Jangan panggil roti canai banjir pula kan. Ni sarid ni makanan. Dia makanan orang Arab, mana dia tuangkan atas tu kuah, sup, kemudian dia makan. Maksud dia pasal mudah ni makan kan. Dia cedok makan. Tak perlu kunyah banyak. Jadi Nabi kata kelebihan Aisyah anha mengatasi segala kalian wanita adalah seperti kelebihan sarid ke atas semua makanan. Semua makanan, tapi Aisyah apa sarid tadi lebih mudah untuk dihadam, senang untuk dimakan sebagainya berbanding dengan yang lain. Mana macam tu Aisyah anha dimisalkan oleh Nabi SAW. Dan telah mati Aisyah anha pada tahun 58 pada 17 Ramadan berlalu 17 Ramadan, dan ditanam dia di Baqi'. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Maksud dia Allah Taala ke atas Aisyah anha. So jadi kalau kita faham kat situ, memang kita kata konsep panggil kedudukan sahabat yang 7 tu. Cuma tak ada Ibn Abbas. Saya tahu Ibn Abbas takut dimasukkan dekat dekat fuqaha tabi'in tu, masuk Ibn Abbas punya zaman. Sebab Ibn Abbas anhu hidup lepas dari tu. Sekejap saya tengok. So, itu kan sepatutnya Ibn Abbas punya nama kena dekat sini. So dia termasuk di antara dekat fuqaha para sahabat. Sepatutnya kat situ. Cuma kat sini tak nampak jap. Tengok jap. Cek. Ini fuqaha para tabi'in, fuqaha para sahabat. Cek. Ahmad, dah jauh ni. Syafi'i. Ya. So, kalau ikutkan sebenar, dia kena kedudukan dia. Sekejap. Sepatutnya kedudukan dia bersama atas tu. Saya takut dia orang letakkan dekat sini. Termasuk dekat sini. Pasal Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia hidup dia panjang sikit. Mencecah kepada zaman takutlah sekejap. Sekejap. Syiah. Nah, fuqaha para tabi'in.
Tak sini je. Pasal dekat sini tak ada. Yang last sekali pada Aisyah anha. Sepatutnya satu lagi lah, ada satu lagi. Ada satu lagi Ada satu lagi yang sepatutnya dimasukkan sekali, itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia termasuk di antara yang apa yang panggil apa? Nama yang sepatutnya ada dalam apa tujuh yang dikatakan sebagai fuqaha para sahabat. Okey. Okey, ada soalan? YouTube tak ada. Ya? YouTube tak ada. YouTube tak ada. Ada kelas? Tak ada tak? Tak ada kan? Tak ada tak apa dah. Tak ada apa. Berhenti. Pasal kita nanti kalau lepas ni nanti nak masuk kepada tajuk yang inilah, tajuk apa? Yang berikutnya itu zaman para sahabat kecil dan juga para tabi'in yang besar lah. Daripada wilayah apa pemerintahan Muawiyah sehingga awal kurun kedua. Pasal ini dalam sudut masalah pensyariatan ada beberapa tajuk lah yang penting yang berlaku pada zaman ni yang mengunjur kepada terbentuknya mazhab-mazhab fiqh. Mazhab-mazhab fiqh. Ini zaman ni mula sebelum zaman berikutnya. Zaman apa pengumpulan hadis, ini adalah zaman berikutnya. Yang mana terbentuknya fiqh daripada zaman ni. Okey? Baik. Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita berhenti sini lah. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.